Baik, fasa kedua Karnival Jom Masuk IPT yang telah bermula sejak 4 Jun yang lalu dan kini sedang berlangsung di Uniza pada hari ini 17 Jun dan esok 18 Jun 2022. Apa yang kita boleh tahu ataupun apa yang berada di sini kita boleh ketahui bersama. Kita akan bercakap berkenaan dengan Jom Masuk IPT bersama tamu kita pada hari ini, Dr. Wan Baharudin Wan Mahmud, Pengarah Bahagian Standard Swasta, Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada Putrajaya juga ya? Ya, daripada Putrajaya. Doktor juga menjalani tugas sebagai Pengarah Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA. Boleh tak Doktor terangkan sikit apa seberingkaslah berkenaan dengan peranan dan fungsi bahagian Kemasukan Pelajar IPTA. Kemasukan Pelajar. Untuk makluman sidang penonton dan hadirin sekalian, bahagian Kemasukan Pelajar IPTA adalah merupakan lebih dikenali lah sebagai unit pengusahaan industri ataupun UPU yang mana ditubuhkan pada 1972 dan mulai 2019 dikenali sebagai bahagian Kemasukan Pelajar IPTA. Dan antara peranan utama sebenarnya, Syairul, peranan utama bahagian Kemasukan Pelajar IPTA adalah untuk menguruskan kemasukan pelajar ke program di peringkat sijil, asasi, diploma dan juga ijazah sejarah muda ke industri awam, politeknik, kolej komuniti dan juga institut latihan kemahiran awam. Di samping itu juga bahagian ini juga bertanggungjawab sebenarnya untuk merancang, menggubal dan melaksanakan dasar-dasar yang berkaitan dengan kemasukan pelajar IPTA. Dan pada masa ini tanggungjawab bahagian kemasukan pelajar IPTA adalah untuk menguruskan urusan kemasukan bagi 20 universiti awam, 36 politeknik, 105 kolej komuniti dan 4 institut latihan kemahiran awam. Itu adalah peranan dan fungsi BKPA. Sekarang kita di Uniza, Doktor, sedang berlangsungnya Karnival Jom Masuk IPT. Mungkin kat luar sana ada yang nak tengok bola malam ni, tapi dia nak tahu juga tentang program Jom Masuk IPT ni. Mungkin Doktor boleh terangkan sikit. Sebenarnya program Jom Masuk IPT adalah merupakan satu program utama yang dilaksanakan oleh kementerian untuk mempromosi dan juga menyebarluaskan peluang untuk mengikuti pendidikan tinggi ke institusi pengajian tinggi awam dan juga institusi latihan kemahiran awam. Dan program Jom Masuk IPT adalah merupakan satu inisiatif yang dilaksanakan oleh bahagian kemasukan IPTA dan program ini dilaksanakan dengan kerjasama daripada IPTA dan juga ILKA. Dan sebenarnya sebagaimana yang dikatakan oleh Syarul tadi, program ini dilaksanakan dalam 2 fasa. Fasa pertama kita dah selesai di 4 zon dan fasa kedua ada lagi 4 zon. Yang mana fasa kedua ini 2 zon telah dilaksanakan, iaitu di zon Sabah pada 4 dan juga 6 Jun. Pada minggu lepas kita adakan di zon Kelantan pada 11 dan juga 12 Jun. Dan sekarang kita berlangsung di Dewan Muktafidillah Shah di Uniza pada 17 dan 18 Jun. Dan minggu hadapan adalah merupakan penutup bagi program Jom Masuk IPT yang akan diadakan di Dewan Sultan Ibrahim UTHM kampus Parit Raja. Zon Timur Terengganu dan Kelantan diberi penghormatan pada kali inilah. GU Mata Timur tu diberikan satu keistimewaan sikit. Tapi kalau mungkin Doktor boleh terangkan sikit kepada penonton di luar sana berkenaan dengan Karnival Jom Masuk IPT ni kan. Selain daripada pameran yang kita dapat lihat di sini, apa antara lain yang akan ditawarkan? Sebenarnya selain daripada pameran yang kita adakan di 2 dewan utama di Uniza ini, program-program lain yang dilaksanakan adalah kita ada sesi taklimat. Yang pertama adalah kita ada taklimat daripada bahagian kemasukan dan pelajar IPT sendiri, yang mana akan menerangkan berkaitan dengan panduan permohonan kemasukan pelajar IPTA melalui sistem UPU online. Di samping itu juga kita ada taklimat daripada IPTA dan juga ILKA yang menerangkan berkaitan dengan keistimewaan institusi masing-masing, program-program dan bidang-bidang yang ditawarkan. Dan kita juga di samping itu kita ada juga sesi seminar santai bersama dengan alumni, yang mana alumni berkenaan menerangkan bagaimana dia memilih institusi dan
bagaimana pembelajaran di universiti dilaksanakan, dilalui oleh pengalaman-pengalaman dilalui oleh mereka. Jadi kalau kita sedia maklum, Doktor, tarikh permohonan baru UPU online pun dah dibuka untuk calon-calon yang belum mengisi permohonan sebenarnya. Jadi apakah nasihat Doktor kepada semua pelajar-pelajar yang telah menerima keputusan SPM semalam 16 Jun dan persediaan fasa mengemas kini pilihan program? Untuk makluman Syairul dan semua penonton, urusan permohonan baru boleh dilaksanakan mulai 1 Jun hingga 28 Jun 2022 mulai 5 petang. Dan bagi sesi kemas kini, iaitu untuk permohonan baru yang belum mengisi, bagi yang mana telah mengisi permohonan dan ingin memaskinikan permohonan, kita mengambil masa 5 hari daripada tarikh pemeriksaan SPM diumumkan. Apa maksudnya, kalau semalam 16 Jun diumumkan, pelajar-pelajar ataupun pemohon boleh memaskinikan maklumat berkaitan dengan pemilihan program berdasarkan kelulusan SPM yang sebenar mulai 21 Jun jam 12.30 hari. Jadi itu kita dengar prosedur untuk nak mengisi kemas kini UPU online. Ini kita nak tanya tips pula lah. Ni rahsia. Kalau kecantikan, ada rahsia kecantikan. Ni rahsia dalam menempuh dunia IPT itu. Bagi mereka yang pertama kali masuk ke dunia IPT. Apa tips kepada pelajar untuk memilih program pengajian semasa permohonan UPU online nanti, Doktor? Mungkin saya boleh berkongsi di sini beberapa tips lah. Yang pertama adalah bila pelajar berkenan ingin memohon, perkara yang penting yang perlu diteliti oleh pemohon adalah dari aspek melihat kepada syarat am dan syarat khusus yang ditetapkan oleh program dan juga institusi yang berkenaan. Kadang-kadang bidang yang sama, mungkin syarat am ataupun syarat khas yang ditetapkan oleh institusi adalah berbeza. Yang kedua adalah saya nasihatkan supaya pelajar memilih bidang yang diminati oleh mereka. Bukan hanya setakat ikut-ikut dengan kawan-kawan dan sebagainya. Penting juga tu. Ya. Kadang-kadang bila terikut, nanti bila sampai kepada semester pertama dan kedua mula memohon untuk bertukar ke bidang yang lain. Betul. Tapi bila cerita pasal mengikut kawan ni, Doktor, sebenarnya dilema mereka ni ada 3. Kawan mereka, yang keduanya apa yang mereka minat, yang ketiganya apa kerja yang mereka akan dapat, tambah lagi satu, mak bapak mereka. Kan mak ayah ni pun satu juga. Betul. Minatnya lain tapi suruhnya ambil lain. Macam mana tu? Apa yang boleh di cover di situ? Bagi saya sebenarnya dalam aspek ini pelajar perlu mengambil semua aspek lah. Mengambil juga pandangan-pandangan daripada ibu bapa. Tetapi yang penting adalah meneliti sendiri berdasarkan minat. Sebab itu pelajar boleh mengambil peluang sebenarnya menambah maklumat, mendapatkan maklumat daripada kaunselor di sekolah masing-masing supaya mereka lebih mengetahuilah apa bidang yang sesuai dan sepatutnya mereka ikuti di institusi yang dipilih. Kalau kita tengokkan, ada di beberapa universiti yang sudah pun cakna tentang perkembangan semasa, seperti teknologi AI, teknologi komputer dan sebagainya. Jadi adakah itu merupakan satu pilihan tepat untuk mereka melanjutkan pengajaran mereka dalam bidang pengajian tinggi? Berdasarkan kepada trend pekerjaan semasa, ya. Berdasarkan kepada trend pekerjaan semasa, bidang-bidang IT, bidang-bidang keselamatan ICT adalah merupakan bidang-bidang yang diperlukan oleh negara. Dan walau bagaimanapun saya masih lagi menyatakan bahawa melihat kepada peluang pekerjaan saja tidak memadai. Perlu juga disertai dengan minat dan usaha yang bersungguh-sungguh bagi mencapai hasrat dan cita-cita pelajar berkenaan. Kalau kita cerita pasal minat, Doktor, minat ni saya dulu minat dari doktor. Tapi sekarang ni saya tengah belajar mechanical engineering. Kejuruteraan mechanical. Kerjanya dalam bidang pengacaraan. Jadi minat tu kemudian datang. Jadi macam mana kalau mereka ni yang selepas keluar result semalam, keputusan semalam, minat tu mereka sama-sama lagi. Macam mana kalau mereka ni berada di atas pagar, macam mana? Kita nak korek tips ni. Sebenarnya dalam pemilihan program ke IPT ni, IPTA ataupun ILKA, bila kita biasanya di peringkat sekolah dan sebagainya, kita ada ujian untuk kecenderungan minat. Psikometrik. Ya, bila biasanya bidang yang diminati bukanlah satu bidang yang spesifik. Biasanya minat itu dalam beberapa bidang ditentukan berdasarkan. Jadi berdasarkan minat berkenaan,
perlu diteliti lah dan perlu mungkin maklumat-maklumat tambahan daripada kaunselor sekolah dan sebagainya boleh membantu pelajar. Itu salah satu tips tambahan sebenarnya. Kalau tak tahu, dah tanya mak ayah, kita dah dapat sikit jawapan, tanya kawan-kawan sikit jawapan, dah tengok peluang pekerjaan trend sekarang pun dah dapat sikit jawapan, tapi masih lagi tak tahu nak pilih ke mana hala tuju kita, boleh tanya ataupun boleh call kita punya kaunseling di sekolah masing-masing untuk dapatkan apa sebenarnya bidang yang sesuai untuk kita. Jadi sebagai penghujung slot kita, Dr. Bahar, mungkin Dr. Bahar boleh terangkan sikit macam mana sebenarnya pohon ni, pelajar-pelajar ni boleh menghubungi bahagian kemasukan pelajar IPT untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini. Untuk mendapatkan maklumat terkini berkaitan dengan kemasukan pelajar ke IPTA dan juga LKA, pemohon boleh melihat kepada portal upu.mohe.gov.my dan dalam portal berkenaan ada maklumat berkaitan e-panduan, semakan dan sebagainya, boleh melihat kepada portal berkenaan. Yang kedua adalah boleh mengikuti Facebook kemasukan BPKP JPT. Di samping itu kita juga ada Instagram dan juga YouTube UPU BKA. Baik. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada Dr. Wan Baharudin Wan Mahmud, Pengarah Bahagian Standard Swasta Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi, kerana sudi bersama kita di UNIZA sekarang ni. Terima kasih dia sudi meluangkan masa bersama dengan kita. Sama-sama Syarul, sehingga kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Tapi cerita pasal UNIZA ni doktor, saya ada satu cerita nak ceritakan doktor. UNIZA dah ada hospital pengajar. Jadi kita nak bawakan penonton Lensa IPT ni untuk pusing-pusing hospital pengajar UNIZA. Kita saksikan.